bahawa Allah lah yang telah menetapkan perjalanan hidup semua hamba-Nya. Semua hamba ni sudah ada takdir atas diri dia. Maknanya kehidupan seorang hamba tu sudah ada dalam jadual Allah. Allah telah menjadualkan kehidupan seorang hamba. Macam mana satu orang pelajar, dia sudah pun dijadualkan. Sudah ada sukatan pelajaran untuk dia. Kalau dia sekolah rendah, dia kena lalui hari-hari dia sebagaimana yang ada dalam sukatan mata pelajaran. Sudah ada bahawa esok waktu pagi dia kena duduk dalam kelas belajar matematik. Waktu tengah hari dia kena belajar bahasa Melayu. Di pertengahan tu dia kena belajar geografi dan sebagainya. Sudah ada jadual kehidupan dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka Allah akan tanya kita di alam akhirat, ma rabbuka, man rabbuka, ma rabbuka. Siapa yang mengurus takbir kehidupan kamu? Rob. Siapa Rob kamu? Rob itu ialah pengurus ataupun tuan ataupun pentadbir ataupun orang yang mengelola kehidupan, orang yang menentukan, yang menjadualkan kehidupan. Kita nak jawab siapa? Kita nak jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mula-mula kita belajar agama, mula-mula agama awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena kenal siapa Allah. Siapa Allah. Jadi bila kita ucap kalimah la ilaha illallah, kita kena tolak. Tidak ada sembahan, tidak ada ilah. Tidak ada yang mengatur kehidupan ini. Tidak ada yang mengurus rezeki. Tidak ada yang yang memberi kehinaan dan kemuliaan. Tidak ada yang memberi sakit dan sihat. Melainkan Allah. Allah lah Rabb yang menguruskan segala-galanya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, begitulah keyakinan yang perlu kita ada. Bagaimana Allah SWT mengajar para nabinya tentang keyakinan. Ya? Nabi Musa umpamanya. Nabi Musa alaihissalam pada peringkat remaja, dia begitu takut kepada makhluk. Dia takut pada makhluk. Padahal Allah SWT telah memperlihatkan kepada dia semasa mak dia, ibu dia letak di atas dapur, dia selamat daripada kepanasan api. Bila dia dihanyutkan dalam sungai Nil dan dia sampai ke pengkalan Fir'aun dan duduk dalam istana Fir'aun, dia diselamatkan. Apabila Fir'aun mengejar dia, nak menangkap dia, dia diselamatkan. Jadi Nabi Musa AS pergi jumpa mursyid pada masa itu. Dia bukan lari saja, lari dengan petunjuk Allah. Allah SWT memberi petunjuk kepada dia, pergi ke satu tempat, nama dia Madian. Pergi duduk di Madian itu, belajar di situ dengan mursyid dia. Apa dia mursyid dia? Mursyid dia Nabi Shu'aib. Dia belajar di situ lebih kurang 10 tahun. Bersama dengan kerja pengembala kambing. Dia mempelajari tauhid, mempelajari syariat dengan Nabi Shu'aib, sehingga dia kahwin dengan anak Nabi Shu'aib yang bernama Safura, kata setengah riwayat. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana Nabi Musa satu orang rasul yang berkedudukan tinggi, Rasulul Azmi, dia tak boleh takut kepada makhluk. Dia kena takut kepada Allah. Untuk hilang ketakutan kepada makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar dia tentang kekuasaan Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala semasa dia nak pulang ke Mesir bersama isterinya, di dalam kegelapan malam, Allah SWT memperlihatkan dia api di atas bukit, di puncak bukit.
Lalu dia mendaki bukit tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja nak tunjukkan api itu di kaki bukit. Tak payah dia nak panjat bukit pun. Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengajar Nabi Musa di kaki bukit. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala suka melihat orang yang ingin sesuatu, dia kena tunjuk keinginannya dan kesungguhannya. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi. Sesiapa yang nak mempelajari sesuatu tentang agama Allah, Allah Subhanahu Wa Taala suka dia ambil agama ni melalui susah payah. Senang lenang itu biasanya dipengaruhi oleh nafsu. Bila agama dipengaruhi oleh nafsu, maka agama itu ditonggang oleh nafsu. Luar nampak rupa agama, hakikatnya adalah permainan nafsu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT minta mendorong, menarik Nabi Musa supaya naik ke atas. Apabila sampai di atas, Allah tanya Nabi Musa, wahai Musa, apa ada di tangan kamu? Kerana Nabi Musa berkeyakinan selama ini bahawa tongkat dialah yang memberi manfaat kepada dia. Dengan tongkat yang dihadiahkan Nabi Shu'aib itu, dia tengok binatang-binatang menjadi takut dengan tongkat dia. Tongkat keramat lah kita kata lah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai Musa, buang keyakinan kamu terhadap tongkat. Buang tongkat. Lalu Nabi Musa buang tongkat itu. Lalu Allah SWT melihat rupa keyakinannya selama ini seperti ular bisa yang nak menerkamnya dirinya sendiri. Keyakinan yang salah akan menyebabkan akan bahaya besar kepada diri seseorang. Yakin kepada makhluk menyebabkan dia duduk dalam keadaan bahaya, tauhidnya rosak, amalannya tertolak. Ya. Kita perlu iman yang sahih, barulah amal jadi soleh. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengajar dia, jangan kamu takut kepada makhluk, jangan kamu takut kepada ular, tetapi kamu hendaklah takut kepada aku. Dengar perintah aku, jangan takut kepada makhluk. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada Nabi Musa, pegang, tangkap ular tersebut. Jadi Nabi Musa dalam pengalaman hidupnya, ular tu bisa, dia mau lari. Tetapi Allah SWT kata, wahai Musa, dengar kata aku, jangan kamu lari, pegang. Makhluk tidak ada apa-apa. Makhluk itu dalam genggaman aku. Segala perbuatan makhluk adalah daripada kudrat aku. Makhluk tak boleh berkudrat tanpa aku yang beri kudrat kepadanya. Lalu Nabi Musa pegang ular. Akhirnya Allah SWT tukar ular tersebut menjadi tongkat. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, begitulah Allah SWT mengajar para nabi. Setelah keyakinan itu sudah qat'i, keyakinan itu sudah padat, sudah padu, maka Allah SWT perintah Nabi Musa supaya pergi jumpa Fir'aun. Dulu Nabi Musa lari daripada Fir'aun. Sekarang Allah SWT suruh dia pergi berjumpa Fir'aun. Dulu dia takut pada Fir'aun sebab dia menganggap Fir'aun ni orang yang berkuasa. Orang yang boleh menentukan hina mulia seseorang. Orang yang boleh menentukan rezeki beruntung atau rezeki akan rugi. Maut atau hidup di tangan Fir'aun. Fir'aun boleh menyeksa dan boleh membahagiakan seseorang. Lalu keyakinan itu hilang dalam diri Nabi Musa AS setelah dia dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, setelah dia mempelajarinya melalui Nabi Shu'aib. Sebab tu kita kena belajar dulu ilmu syariat untuk kita mempelajari ilmu hakikat. Ilmu syariat ataupun ilmu fiqh penting sebelum belajar ilmu tasawuf. Takut tersasar jauh kepahaman kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, lalu Nabi Musa telah berkeyakinan dia tidak boleh mendahului Allah sebab Allah lah yang menentukan segala-galanya. Bila Allah perintah, dia buat. Allah tak perintah, dia tak buat.
Nabi Musa lari daripada Fir'aun bila Fir'aun dan tenteranya mengejar dia, bukan dia lari kerana takut. Kalau kita bubuh dalam hati kita bahawa Nabi Musa lari daripada Fir'aun kerana dia takut, itu fahaman yang salah. Fahaman yang tak baik. Fahaman yang betul ialah Nabi Musa lari kerana diperintah oleh Allah SWT supaya lari. Apabila sampai dekat dengan laut, dekat dengan sungai, dekat dengan laut, Nabi Musa menunggu perintah. Dia tahu bahawa perintah Allah SWT lah yang menyelesaikan segala-gala. Dia tidak yakin dengan kudrat dia, tapi dia yakin dengan kudrat Allah. Dia tidak yakin dengan kemahuan dia, tapi dia yakin dengan kemahuan Allah. Dia tunggu. Bila tentera Fir'aun dekat dengan dia, dia tunggu perintah. Apakah Allah nak perintah dia? Lalu Allah perintah dia pukul laut. Lalu Nabi Musa yakin dengan perintah Allah walaupun dia tahu tongkat dia yang pendek itu tak boleh buat apa-apa dengan laut yang begitu luas. Tetapi Nabi Musa tidak pandang makhluk itu memberi kesan. Tetapi perintah Allah boleh membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Lalu dia ikut arahan Allah, lalu dia pukul laut, maka laut tu terbelah. Terbelah beberapa lorong. Ada yang mengatakan 12 lorong. Lalu mereka boleh melalui jalan dalam laut itu dengan selamat. Tetapi apabila tentera Fir'aun masuk dalam laut semuanya, maka Allah perintahkan air menenggelamkan mereka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, keyakinan yang beginilah yang kita perlu perbetulkan supaya ibadat kita tidak tertolak. Supaya ibadat kita tidak jadi adat. Banyak orang beramal tetapi tidak jadi ibadat, tetapi jadi adat. Bila jadi adat, ibadat tu tidak kuat. Bila mari ujian, dia tinggal ibadat. Bila mari hujan ribut ataupun susah sakit, lalu dia tinggalkan amal kerana amal itu tidak kuat. Amal itu bertaraf adat. Tetapi kalau amal itu bertaraf ibadat, susah, senang, mulia, hina, dia tetap mengabdi diri kepada Allah SWT, istiqamah sampai ke akhir hayat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pagi ini, marilah kita sama-sama lihat dua ujaran insya-Allah. Iaitu ujaran yang ke-185 dan 186. Tuan-tuan kena ingat, ialah ujaran ini ujaran untuk orang yang sudah sampai makam yang tinggi, bukan makam yang rendah. Ini ialah ujaran untuk orang makam hakikat, bukan lagi makam syariat. Bagaimanakah orang yang sudah sampai makam hakikat, kepahaman mereka, bagaimana mereka faham, begitulah mereka beramal. Sebab mereka sudah lalu satu tangga ke satu tangga, kan? Mereka sudah lalu tahap Muslim, mereka sudah lalu tahap mukmin, mereka sudah lalu tahap soleh, ataupun nafsu mereka sudah lalu nafsu lawamah, mereka sudah lalu nafsu mulhimah, mereka sudah lalu nafsu mutmainnah, mereka sudah sampai kepada nafsu radiyah ataupun mardiyah dan sebagainya lah. Ini maknanya kedudukan yang tinggi. Jangan kita faham sebagaimana kita faham. Sebab kita nak mengetahui macam manakah perbezaan orang yang hampir dengan Allah dengan orang yang belum lagi sampai kepada Allah. Jadi kata Syekh Athaillah, rubbama dallahumul adabu ala tarki talabil i'timada ala al-qismi. Rubbama dallahumul adabu ala tarki talabil i'timada ala qismi wastighalan bizikrihi an mas'alatih
i'tighalan wastighalan bizikrihi an mas'alatih. Lebih kurang ya, maksud dia rubbama dallahumul adab. Ada kalanya dallahum dalil mereka yang beradab kepada Allah SWT, dalil daripada rasa sopan mereka dengan Allah SWT. Orang yang berdarjat tinggi ni, orang yang ahli hakikat ni, apabila dia dekat dengan Allah, adab dia dengan Allah, beradab dia dengan Allah begitu halus, begitu tertib, begitu terjaga, begitu santun. Bila mereka itu bertertib dengan Allah, santun dengan Allah, ala tarkil talab, mereka tak suka meminta. Mereka tak suka meminta. I'timadan ala qismih, mereka hanya bersandar, berpegang ke atas bahagian mereka yang telah pun ditentukan oleh Allah. Kan? Jadi, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah, wali-wali Allah ini, atau orang ma'rifah ini, ataupun orang musyahadah ini, ataupun yang Nabi kata anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Maknanya Nabi SAW beritahu kita ada segolongan yang sudah sampai ke ibadat dia makam ihsan, kan. Orang yang beramal ibadat ni dia lalu macam-macam fasa. Satu fasa Islam, kemudian fasa iman, kemudian fasa ihsan, kan. Jadi orang yang pasal Islam, dalam tu macam-macam. Ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang zindik, macam-macam, kan. Sebab dia luaran dia saja. Dia cuba memperbetulkan luaran dia. Memperbetulkan zahir dia. Memperbetulkan rukun dia. Memperbetulkan syariat dia. Tetapi dalamannya masih lagi kotor, kan. Masih lagi dendam pada orang, masih lagi ada penyakit-penyakit ujub, penyakit riak, macam-macam lagi penyakit yang tersumbat dalam batin dia, walaupun pada zahirnya dia nampak tunduk kepada Allah, kan. Kemudian bila dia berusaha, dia berikhtiar, dia bermujahadah, maka dia buang sikit-sikit sifat itu, maka dia melangkah masuk kepada orang mukmin. Tahap mukmin pula macam-macam. Ada tahap yang soleh, tahap tawakal, tahap yang taqwa, tahap mutawakkilin dan sebagainya. Kan? Kemudian bila masuk tahap ihsan, mereka itu terlalu dekat dengan Allah, adab mereka terlalu halus, terlalu santun, terlalu murni. Macam orang yang jauh dengan raja, dengan orang yang dekat dengan raja. Orang yang dekat dengan raja tu macam mana orang yang tengok filem-filem dalam filem-filem P.Ramlee tu, orang yang jauh dengan raja tu nampaknya kasar adab dia. Tak begitu kesopanannya, tak begitu dijaga. Tetapi orang yang berdekat dengan raja begitu sekali. Begitulah perumpamaan orang yang dekat dengan Allah ni. Dallahumul adab, dalil ataupun ciri-ciri orang yang beradab tinggi dengan Allah, santun yang tinggi dengan Allah. Tarkil talab, mereka tinggal daripada berdoa, tinggal meminta, tak suka meminta kerana sibuk dengan menjaga adab. I'timadan ala qismatih, kerana mereka berpegang kepada bahagian mereka yang telah ditentukan oleh Allah sejak azali. Tapi kalau kita berdoa tak salah. Sebab Nabi pun suruh berdoa. Allah pun suruh kita berdoa, kan? Berdoa itu tidak salah. Tetapi ada sebahagian manusia yang terpilih ini, mereka rasa cukup dengan bahagian mereka kepada Allah, sehingga mereka malu lagi nak meminta.
walaupun perkara itu dibenarkan. Macam anak, kan, anak dia menangis, menangis minta susu. Padahal mak dia memang nak bagi susu pun, susu yang ada pada mak dia bukan untuk orang lain, untuk dia juga. Mak dia pun tahu, mak dia pun sedia nak bagi. Tetapi oleh kerana dia bayi, dia meminta. Tetapi bila sudah dewasa, kita pun malu dah nak meminta dengan ibu bapa ni. Takkan kita nak minta, umur kita dah 30. Lalu kita pergi jumpa dengan mak kita. Mak, nak duit RM1, nak beli aiskrim. Takkan kita buat, kan? Walaupun pada ketika budak, pada ketika kita sekolah rendah, perkara itu biasa. Tetapi bila kita dewasa, kita dah menjaga adab, kita dah malu nak meminta. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini tahap orang tinggi. Tahap orang yang ma'rifah. Wastighalan bizikrihi, dan mereka sentiasa menyibukkan diri dengan berzikir, maknanya dengan beramal, dengan buat amalan tu, amalan ni, kan. Mereka sibuk dengan bersolat, mereka sibuk dengan berzikir, berselawat dan sebagainya, sibuk dengan baca Quran, menghafal wirid-wirid, sampai mereka tidak mementingkan lagi, tidak memberi fokus lagi kepada meminta kerana malu pada Allah SWT, seolah-olah mereka rasa mereka mendesak Allah SWT. An mas'alatih, daripada meminta kepada Allah SWT. Abu Hazim al-Rajr rahmatullah alaih, Al-Ajraj rahmatullah alaih, dia kata, jika saya tidak diberi kesempatan berdoa, nescaya lebih berat bagiku daripada tidak diterima doaku. Abu Qasim Al-Qusairi berkata, waktu itu berbeza-beza. Ada kalanya lebih utama berdoa dan ada kalanya lebih baik diam tidak berdoa. Apabila hati condong kepada doa, lebih baik berdoa. Dia bila condong kepada diam tidak berdoa, maka lebih baik tidak berdoa. Dan adab itu lebih banyak condong kepada rela puas sehingga tidak berdoa dan cukup memperbanyakkan zikir. Begitulah tahap-tahap orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalaulah amal kita, amal kita ni dia ada 3 bahagian, kan? Satu, amal itu satu kenderaan. Amal ni kenderaan. Kenderaan nak bawa kita menghampiri Allah. Dan amal ni perlu ada tarik. Perlu ada tarik, perlu ada torikah. Jika amal tidak ada torikah, jadi macamlah ada kereta tapi tak ada jalan, kan? Kereta tu cantik, kereta tu baru, tapi hanya duduk di bawah garas saja kerana jalan telah rosak. Jalan telah rosak oleh banjir ke, jalan rosak oleh gempa ke, jalan rosak kerana tanah runtuh ke. Jadi apalah gunanya? Memang ada guna, tapi apa manfaatnya sebuah kereta kalaulah tak boleh membawa kita kepada tempat yang dituju. Sebab itulah dalam agama ni ada torikah, kan? Ada torikat, ada jalan. Sebagaimana Nabi SAW bersama dengan Jibril, kan? Menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada perjalanan dia. Isra perjalanan, Mi'raj mendaki, kan? Isra perjalanan. Kemudian Mi'raj tu dia mendaki. Jumpa dengan Allah. Nak tunjukkan kepada kita bahawa amal kita jangan statik. Tetapi amal kita harus bergerak. Kalau bergerak, barulah makam kita stesing ruh kita ni dia sampai ke satu tahap. Tahap Islam, mukmin, soleh, muttaqin, mutawakkilin, tahap ihsan. Tahap di mana manusia itu sampai ke akhlak yang sangat tinggi. Kerana hidup dia rasa dekat dengan Allah, sentiasa
diperhati oleh Allah. Orang yang macam ni, jiwa dia duduk tahap Allahun naziri. Allah sentiasa memerhati dia. Allahu syahidi. Allah menyaksi dia. Allah perhati, dia rasa dia diperhatikan, diawasi oleh Allah, naziri. Kemudian Allah syahidi, dia rasa Allah menyaksi dia. Allahu naziri, Allahu ma'i. Allah bersama dengan dia. Jadi dia nak buat sesuatu, dia terlalu menjaga sopan. Sopan dia sebab dia duduk majlis dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ujaran yang ke-80, 186. Ya. Ujaran yang ke-186, innama yuzakkaru man yajuzu alaihil ighfal. Innama yuzakkaru man yajuzu alaihil ighfal. Wa innama yunabbahu man yumkinu minhul ihmal. Jadi ighfal, yakni ihmal. Jadi ighfal. Ighfal ni ghaflah, orang yang lupa. Dan ihmal ni orang yang lalai. Sesungguhnya yang harus diingat itu hanyalah orang yang mungkin lupa. Dan sesungguhnya yang harus ditegur itu ialah orang yang sembrono, orang yang lalai. Jadi, bagi orang-orang yang tinggi ini, adakah perlu memperingatkan Allah? Kerana Allah tu bersifat dengan lupa. Itu orang yang atas, orang yang dekat. Bukan orang yang bawah ni kan. Orang yang dekat dia macam tu. Adakah perlu tegur Allah? Kerana Allah tu lalai daripada memberi perhatian kepada kita. Kalau kita tak minta, kalau kita tidak mendesak, nanti Allah SWT buat lupa pula. Kalau kita tidak minta, tidak mendesak, maka Allah SWT tak mau bagi bahagian kita. Jadi sebab itulah doa itu bahagian ibadah, otak ibadah. Otak tu maknanya kita doa itu tanda kehambaan kita, doa itu tanda merendah diri, doa itu tanda fakir, doa itu tanda segala usaha dan ikhtiar kita tidak memberi apa-apa makna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberinya. Kalau kita meminta begitu, maknanya kita bukan mendesak Allah. Kita bukan ragu dengan janji Allah, tetapi kita meminta tanda bahawa kita hamba yang lemah, hamba yang tidak berdaya, hamba yang fakir, hamba yang hina, memerlukan kepada Allah Subhanahu Taala. Kita rasa kita ni iftikar. Allah Subhanahu Taala beritahu kita antumul fuqara'u ila Allah. Inna Allah ghaniyyun hamid. Kamu itu fakir terhadap Allah. Kamu itu berhajat kepada Allah. Dan Allah itu ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Allah ghaniyyun hamid. Dia bukan sahaja maha kaya, tapi terpuji. Kerana kaya Allah bukan nak mengkhianati. Dia kaya tu bukan kaya sombong, kan? Kaya kedekut, kaya tamak. Allah tu bukan begitu. Kaya Allah tu hamid, terpuji. Dengan kekayaan dia itu, dia memerhatikan dengan seadil-adilnya. Dia memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dia memperhatikan dengan penuh pengetahuannya terhadap semua keperluan makhluknya, tanpa terlalai sedikit pun. Ta'khuzuhu sinatung wala naum. Tak pernah disentuh oleh mengantuk, apalagi nak tertidur. Dan
Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat dengan sifat makhluk kerana dia tidak disentuh oleh ada apa nama ngantuk, apalagi nak tertidur. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ujaran ini Syekh Atta'illah kata innama yuzakkaru man yajuzu alaihi al-ighfa. Yang perlu diingat itu, sesungguhnya yang perlu diingat itu ialah orang yang ghaflah, orang yang duduk dalam kelalaian, kelupaan. Wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmal. Yang perlu ditegur itu, yang perlu ditegur man yumkinu, sesiapa yang mungkin minhu padanya al-ihmal, iaitu orang yang sembrono, orang yang lalai. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, begitulah pandangan orang yang dekat dengan Allah. Sebab itulah mereka tu jadi wali Allah. Sebab itulah mereka tu jadi mursyid. Mereka dah sampai kepada tahap marifat. Abu Bakar Al-Wasiti ketika diminta untuk berdoa, dia berkata, saya bimbang. Maka saya berdoa lalu ditanya. Saya takut kalau saya berdoa, saya takut saya ditanya. Bila engkau meminta hak milikmu, berarti engkau telah menuduh kami. Kata Al-Wasiti, aku bimbang kalau aku berdoa, nanti dikata aku ni menuduh bahawa aku nak minta hak milik aku. Bila engkau meminta sesuatu bukan milikmu, kalau aku meminta, dan apa yang aku minta tu bukan daripada takdir untukku, kan bukan hak aku, berarti aku telah menyalahgunakan kewajipanku untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah perasaan jiwa kesopanan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa kalau dia meminta, nanti dia rasa seolah-olah dia menuduh dia meminta hak dia daripada Allah. Seolah-olah Allah tu tak mahu menunaikan hak dia. Kalau dia meminta, bila engkau meminta sesuatu yang bukan hakmu, kalau dia minta dan sesuatu yang dia minta tu bukan yang sesuatu yang ditakdirkan daripada Allah, maka seolah-olah dia nak minta bukan hak milik dia. Dan bila engkau rela, maka berjalanlah segala sesuatu sebagaimana yang telah kami putuskan sejak azali. Kalau kamu rela kepada kami, maka kehidupan kamu berjalan sebagaimana yang telah dijadualkan sejak azali. Sebelum kami menjadikan makhluk. Begitulah jiwa ataupun sensitiviti orang yang dekat dengan Allah. Abdullah bin Munazir berkata, sejak 50 tahun, saya tidak pernah meminta kepada Allah. Juga tidak ingin didoakan oleh sesiapa. Sebab segala sesuatu berjalan menurut apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam azal. Kerana sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Sedangkan saya telah merasa puas dengan ketetapan Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita ni, bila kita beragama ni, kita ada peringkat-peringkat. Ada peringkat-peringkat tertentu, kita digalakkan supaya kita berdoa. Digalakkan, dianjurkan, disuruh kita berdoa. Kerana pada ketika itu, kalau kita tidak berdoa, tidak ada motivasi pada kita. Kita akan rasa kecewa, kita rasa hamba, kita rasa hampa dan sebagainya.
Dan peringkat ini sangat perlu berdoa untuk merangsang jiwa kita, untuk merangsang rohani kita, supaya dia bergantung harap kepada Allah lebih tinggi daripada bergantung harap kepada makhluk. Jadi bila dia meminta, dia dapat. Sebenarnya apa yang dia dapat telah pun ditakdirkan begitu. Kan Allah SWT mendorong dia supaya dia berdoa, dan memang Allah nak berikan bahagian dia. Macam bayi. Dia meminta, memang Allah nak, memang mak dia nak bagi dah. Memang susu tu untuk dia, bukan untuk orang lain pun. Nak bagi kepada dia. Tetapi bayi itu minta dengan supaya dia dikasihi, supaya dia dibelai, supaya dia disayangi, kan? Ibu bapa pun memang, mak dia pun memang nak belai dia, memang mak dia nak sayang dia. Tetapi peringkat bayi itu memang perlu minta dengan sungguh-sungguh. Minta sambil menangis, sampai dia menangis mengeluarkan air mata. Sedangkan memang mak dia pun nak bagi. Begitu juga kita, pada peringkat-peringkat tertentu, kita perlu meminta dengan Allah dengan penuh yakin dan minta sungguh-sungguh. Sampai kita menangis mengeluarkan air mata di tengah malam yang sunyi, minta dengan Allah. Pada peringkat itu sangat digalakkan. Kan? Sangat digalakkan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, apabila dah peringkat tinggi, macam peringkat Khalil, kan, contoh peringkat Nabi Ibrahim AS, kan, apabila Allah SWT menguji dia, dia menjalankan usaha dakwah sampai tahap kerajaan mengeluarkan pengisytiharan perintah tangkap dia dan hukumannya bakar hidup-hidup di atas perbuatannya mencela dan mengkhianati sembahan datuk nenek moyang dia. Kerana mencela, kerana Nabi tidak mencela lah, tapi mereka saja menganggap Nabi Musa, Nabi Ibrahim menghina. Tapi Nabi Ibrahim bukanlah nak menghina. Nabi Ibrahim nak suruh mereka berfikir apa yang mereka buat itu palsu, apa yang mereka buat itu tak betul. Kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke jalan yang betul. Tetapi kepahaman mereka seolah-olah Nabi Ibrahim ini nak menghina sembahan nenek moyang mereka. Hukumannya ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Semasa dia ditangkap dan nak dibuang dalam api, termasuk ayah dia sendiri pun bekerjasama. Dikatakan bahawa Nabi Ibrahim tak berdoa pun kepada Allah. Dia tidak berdoa supaya Allah selamatkan dia daripada api. Tak ada. Apabila malaikat Jibril datang jumpa dia, dia tanya malaikat Jibril, apakah kamu datang ini kerana kamu pribadi kamu nak bantu saya, ataupun Allah yang perintah kamu? Kata malaikat, kami datang kerana pribadi kami nak tolong kamu sebagai seorang Rasul Allah. Kami takut disoal oleh Allah. Lalu Nabi Ibrahim kata, saya tak perlu, sebab Allah sedang menyaksikan apa yang sedang berlaku. Jadi dia dilemparkan ke dalam api. Allah yang sudah pun letakkan takdir dia, Allah perintah api tanpa Nabi Ibrahim minta. Qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selalu orang hafal ayat tu, kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitulah sifat. Bila diperintah untuk sembelih anak dia, tak ada pula Nabi Ibrahim sembahyang hajat, kemudian minta dengan Allah, ya Allah, kenapa pula anak saya nak disembelihkan? Janganlah buat begini, ya Allah. Kasihanlah saya, ya Allah. Saya dah tunggu anak beberapa lama, tapi baru dapat anak. Kamu suruh saya sembelih. Lindungilah saya ini, Allah. Angkatkanlah perintahmu. Kita tak dengar benda-benda macam tu. Nabi Ibrahim reda sebab dia peringkat Khalil. Peringkat Khalil ni maknanya orang yang rapat dengan Allah. Orang yang rapat paling tinggi ialah Habib,
iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mengajar doa kepada umat dia. Kepada umat dia, Nabi mengajar supaya dia berdoa. Bukanlah Nabi itu perlu apa-apa, tidak. Nabi itu makam tinggi. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, bila kita belajar benda-benda begini, kita jangan salah faham. Ada peringkat-peringkat tertentu. Peringkat begini, kita kena amal begini. Peringkat begini, amal begini. Peringkat begini, amal begini. Dalam peringkat mutawakkilin, iaitu orang-orang yang bertawakal penuh kepada Allah, mereka sudah sampai tahap malu dah nak berdoa. Dulu mereka berdoa juga, kan? Awal-awal dulu mereka berdoa juga. Sama saja. Tapi bila dah sampai peringkat tinggi, mereka masa malu. Macam kita juga, masa sekolah rendah dulu, selalu saja kita minta dengan mak ayah, nak duit RM1 lah, nak duit RM5 lah, nak minta beli aiskrim lah, nak minta duit beli nasi lemak lah, minta duit nak beli permainan lah. Tetapi kalau kita dah umur sebaya, dah umur 50, kan, takkan lagi kita nak minta-minta dengan mak ayah kita, kan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, supaya kita tidak salah faham dalam mempelajari. Kita nak belajar ilmu yang tinggi-tinggi, kitab yang tinggi-tinggi. Kadang-kadang tu kepahaman kita tak sampai. Gitu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita ada setengah jam untuk kita bermuzakarah, insya-Allah. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahari daripada Pasir Mas, Kelantan. Ya. Saya ada soalan sikit ya. Ya. Katakanlah kita ni ramai yang mengalami sakit lah. Sakit ni banyak lah sekarang, kadang-kadang kencing manis ada, darah tinggi ada, penyakit uluran ada, penyakit sakit urat, macam-macam lah. Ya. Jadi soalan saya ya, kita dah minta dah mohon semaya hajat, semaya sunat tahajud, mohon pada Allah supaya disembuhkan penyakit-penyakit itu. Ya. Dan kita, sebagai ikhtiarnya kita dah pergi jumpa doktor. Ya. Dah jumpa doktor, minta doktor bagi ubat, dia diberi panduan, diberi cara-cara lah untuk menjaga kesihatan tu, makan ubat sekian-sekian kan. Jadi kita ikhtiar dah semua, ubat, makan, berdoa pun berdoa. Ya. Tetapi sehingga sekarang ni maknanya seolah-olah penyakit itu tidak sembuh sepenuhnya lagi. Ya. Tapi walau bagaimanapun kita tetap berdoa juga, kita tidak kecewa lah. Kita tak berdoa, kita mengharapkan Allah akan memperkenankan segala doa kita. Jadi kalau dalam doa kita tu, kalau kita buat macam ni, boleh ke tak? Ya Allah, ya Tuhanku, kau sembuhlah segala penyakit yang aku alami. Tak kira penyakit apa pun, jadi kita tak biar penyakit. Semua penyakit yang saya alami tu, aku nak sembuhkan semuanya, ya Allah. Gitu kan. Jadi adakah cara kita berdoa semacam itu tu dikira tidak beradab ke ataupun macam mana? Itu soalan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuan-puan, dalam dalam kita berdoa tadi, dia ada tahap. Kalau macam saya katakan tadi, kalau macam kita tahap umur sekolah rendah, kan, kita minta dengan mak ayah, kan, itu bukanlah ketika umur itu bukan kita dikatakan tidak beradab, sebab itu dah sesuai dengan umurnya. Tetapi yang jadi tidak beradab tu kalaulah umur sudah tua, umur sudah 50, bila dia minta dengan mak dia, macam dia tu kurang adab. Begitu juga kita, bila kita peringkat orang awam, orang biasa-biasa, bukan orang yang kelas makrifat tinggi, bukan orang yang hakikat tinggi, kan?
Ya kita berdoa macam tu bukanlah tidak beradab sebab sudah pun sesuai dengan peringkat kita. Tetapi kalau dah peringkat tu peringkat muqarrabin atau peringkat mutawakkilin, peringkat orang yang bertawakal, kan? Kita ni ada macam-macam peringkat ni. Peringkat mahfuz ataupun peringkat orang dalam jagaan Allah. Orang yang dalam dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah ni, dia pun dah tahu dah bahawa Allah SWT telah menentukan segala-galanya. Dia dah tahu dah semua benda tu berlaku, tak akan berlaku tanpa takdir. Dan dia dah tahu dah bahawa semua takdir itu berdasarkan kebijaksanaan Allah. Dan dia dah tahu bahawa takdir itu dalam ilmu Allah yang maha sempurna dengan penuh keadilan, dengan penuh kasih sayang. Jadi pada ketika itu, dia tidak mementingkan lagi meminta sebab dia rasa kurang adab. Jadi jawapan pada yang tadi, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hidup ini ada syariat, ada hakikat. Dari segi syariat, Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita yang sakit pergi berubat. Kalau semua orang sakit tak berubat, maka tak adalah syariat, kan? Kalau orang sakit tak pergi jumpa doktor. Kalau orang sakit tak berikhtiar. Kalau orang sakit tak meminta. Jadi tak adalah syariat dalam kehidupan ini. Oleh kerana ada syariat itulah, maka munculnya doktor, munculnya hospital, munculnya ada obat. Jadi kita kena ada satu lagi hakikat, iaitu hakikatnya sakit itu didatangkan oleh Allah yang maha mengetahui, yang maha bijak dan yang maha adil. Dia pengasih dan penyayang. Makanya dia beri sakit itu dengan keadilan dia. Mungkin dengan keadilan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala rasa adil bagi sakit ini kerana nak hapuskan dosa dia supaya dia tidak dikenakan lagi azab selepas dia mati. Kan? Jadi Allah nak hapuskan segala dosa-dosa dia, kesilapan-kesilapan dia, lalu Allah bagi sakit, lalu dengan sakit itu terhapuslah dosa dia. Jadi kita kena dari segi hakikat, bukan Allah tak menyembuhkan, Allah nak menyembuhkan. Tetapi kalau Allah sembuhkan, sedangkan dia hamba Allah yang beribadat, hamba Allah yang solat, berzikir, baca Quran, dan Allah SWT nak letakkan dia dalam surga. Tetapi ada lagi perkara-perkara yang menghalang dia masuk surga. Umpamanya dosa-dosa dia ke apa ke. Jadi Allah kenakan dia sakit dan dia beristighfar, dia berdoa, dia berharap pada Allah, lalu Allah hapuskan. Jadi bukanlah dia meminta tu tak beradab sebab sesuai dengan tahap dia. Terima kasih. Ya. Jadi kalau kita didatangi sakit, kita kata inna lillah, semuanya datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah dikembalikan. Maknanya sakit pun Allah, sembuh pun Allah. Jadi yang tidak sembuh tu bukan kerana Allah tidak kabulkan doa kita, bukan. Allah tidak berdendam dengan hamba dia. Allah juga tidaklah sakit hati ke kecil hati ke, sebab Allah tu bukan makhluk, kan. Jadi dia tidak beri apa yang kita doa. Sebenarnya dia bagi tapi dalam bentuk lain, dalam bentuk penghapusan dosa, dalam bentuk menaikkan darjat, dalam bentuk memberi kemuliaan di sisi Allah, sebagaimana yang berlaku pada Nabi Soleh, kan, Nabi apa yang sakit teruk tu, bertahun-tahun sakit. Lalu Nabi Ayub. Lalu isteri kata, wahai Ayub, wahai suamiku, berdoalah kepada Allah. Kata Nabi Ayub, wahai isteriku, aku malu nak berdoa. Telah lama Allah SWT bagi aku sihat. Bila diujikan aku sakit sikit, lalu aku ni macam orang yang
macam orang yang Manja. Orang yang manja. manja. Jadi dia biarkan saja sampai hanya dia kata fa iza maritu fa huwa yasfi. Apabila aku sakit, yang mengobatnya dia. Begitu saja perkataan dia, ringkas saja. Akhirnya sampai takdir dia, Allah sembuhkan dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita dapat banyak pahala sakit kalau kita faham. Tapi saya pun kalau diuji dengan sakit, memang saya pun tahap sama juga. Saya baca kitab saja, saya pun tak sampai tahap. Jadi kalaulah kita sakit, pertama kan, Allah SWT bagi sakit penghapusan dosa. Yang kedua, kita dekat dengan Allah. Yang ketiga, ketika sakit itu, Allah SWT beri kasih sayang kepada kita. Jadi kalaulah kita baca kitab-kitab ataupun ujaran-ujaran orang alim tentang betapa banyaknya manfaat ketika Allah bagi sakit, tentulah kita tidak kecewa dengan Allah. Sama ada Allah nak sembuhkan mengikut kehendak kita ataupun Allah SWT bagi dalam bentuk lain. Apa yang kita minta, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Kamu mintalah kepada aku, nescaya aku tunaikan permintaan. Tetapi yang berbezanya, Allah nak bagi itu dalam bentuk mana? Contoh, saya pernah pergi ke kedai, ada satu orang tu, dia kata, bang, saya lapar, saya nak makan. Jadi saya tengok dia tu, saya macam zone jugalah, saya tengok dia lain macam. Saya tak mau bagi duit, saya takut dia salah guna duit. Lalu saya pegang tangan dia, ajak pergi kedai makan, bagi dia makanan. Jadi maknanya dia minta duit, saya bagi makanan. Jadi tidak bagi sebagaimana yang dia minta, tapi bukanlah saya menghampakan permintaan dia. Sebab pada pandangan saya takut dia salah guna duit yang saya bagi, maka saya pun ajak dia pergi kedai, belanja dia makan. Nampak dia rasa tak puas hati. Sebab yang dia nak tu duit. Macam kita juga, kita minta dengan Allah. Kita nak Allah tunaikan sebagaimana kehendak kita. Tapi pada pandangan ilmu Allah yang maha luas dan keadilan Allah yang maha sempurna, maka dia bagi dalam bentuk lain. Dalam bentuk pengampunan dosa ke, dalam bentuk menaikkan darjat. Itu keadilan Allah. Ya, ada yang kat tangan insya-Allah. Ada. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, maaf. Waalaikumsalam. Allah. Jadi Ustaz, tak salah tak kalau saya ni membuat macam satu pengertian buat diri saya? Ya. Allah ini ialah director, pengarah. Jadi kita ni pelaku, kita kena redha sahajalah apa yang pengarah pada kita. Ya. Adakah begitu Ustaz? Jadi kalau tidak, bolehlah tapi janganlah samakan begitu kan, tapi boleh. tak, ibarat dia begitulah. Ibaratnya tak boleh nak macam maknanya kita lawan-lawan. Pelakon tadi tak boleh ubah skrip. Tak boleh. Kena Tak boleh ubah cerita. Apa kata Jadi pengarah? dia pergi jumpa dengan pengarah, saya nak ubah cerita ni. Tak boleh lah. Jadi seolah-olah dia lebih pandai, dia lebih tahu dia Ya. Jadi salah tak kalau kita ingat begitu? Jadi kita kena redha. Pada saya tak salah lah, tapi janganlah sama kalau kita kata pengarah tu. Yelah, ibaratnya lah tak sama kan. Tak sama jadi Ustaz. maknanya kita nak menuju tahap redha kan. Ya. Kalau kita tak sampai tahap redha, kita tahap bawah lagi, kita kena buat biasa-biasa dulu. Nanti Allah akan angkat kita ke tahap tu. Bila Allah angkat kita ke tahap tu, dengan sendiri perasaan datang dalam jiwa dia, malunya aku. Kita rasa sendiri. Bukan kita buat-buat kan. Sekarang ni kita nak. Dia akan jadi kita kena ngaku. Ibarat macam kita tak boleh lah nak berlakon macam ni. Ya Allah, mohon supaya kita ni, hati kita ni dapat macam mana lagi tu. Ya. Kita panggil, kalau tahap dalam tasawuf dipanggil tahap tajalli. Tajalli itu Allah pancarkan nur pada hati kita dengan satu perasaan, iaitu perasaan malunya aku nak minta dengan Allah. Sekarang ni tak ada perasaan macam tu, kita minta lah dulu.
Sebab minta dengan tahap kita ni ia jadi ibadah, jadi boleh pahala kan. Jangan kita salah faham terhadap doa, sebab doa tu ia ada tahap-tahapnya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, ada apa saya tak nampak. Nah, ada satu lagi yang kat tangan apa Rose apa? R. Ada nak tanya ke? Ada bukan? Saya pun segan juga kalau tanya sebab saya nampak macam saya serba tahu pula kan. Kita bincanglah apa-apa yang saya tak perkemaskan. Kalau saya nampak kurang, tambah, macam itulah. Kita muzakarah kan, nama dah muzakarah. Ya, Doktor Muhaya ya. Ada nak tanya ke? Tak ada. Ya, Encik Muhammad macam nak tanya. Sebab masa kita makin apa Ustazah Sophia ada nak tanya ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa tahalli, tajalli, aspek mana? Itu aspek takhalli, tajalli itu dalam aspek orang yang beruzlah. Orang yang beruzlah ni iaitu orang yang mengambil sedikit masa untuk mengasingkan diri dia daripada kesibukan dunia kan. Lalu dalam masa tu dia usaha untuk buang sifat-sifat buruk kan dalam hati dia supaya digantikan dengan sifat-sifat yang baik ya. Takhalli itu maknanya proses kita melawan hawa nafsu sehingga sifat-sifat buruk keluar daripada diri kita. Kemudian kita memakai sifat-sifat yang baik ataupun sifat-sifat mahmudah. Jadi sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang keji. Tajalli itu datanglah nur daripada Allah SWT ke atas hati kita. Lalu hati kita dapat merasai sesuatu. Ataupun kita rasa tawakal, kita rasa sabar, kita rasa syukur. Dan ada pula tu yang dia Allah SWT buka ke dia rahsia-rahsia di sebalik perintah Allah SWT. Tajalli itu maknanya macam satu pancaran nur, nur hidayah, nur taufik, nur daripada Allah SWT ke atas hati kita yang sudah bersih. Lalu hati kita celik, nampak apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Sekarang ni Allah pancar nur dia, memang Allah sentiasa pancar macam matahari pancar ke bumi, tetapi kita dihalang oleh mazmumah, dosa-dosa kita ke, kelalaian kita ke. Apabila kita sebab tu dalam tasawuf ya ada 3 proses tu. Satu proses buang yang buruk ataupun mazmumah digantikan dengan yang baik ataupun mahmudah. Nanti kita akan dapat macam-macam rahmat turun ke atas hati kita. Kan? Maksud takhalli, tajalli, tahalli macam tu. Takhalli itu macam kita buang. Tahalli itu macam kita memakai. Tajalli itu maknanya macam tajalli ni macam pancaran matahari ke bumi, terpanggil tajal lah. Dalam surah ada dah wadduha wal laili iza saja right? Jadi pancaran nur kepada hati kita daripada Allah SWT. Sekarang Allah SWT memang dekat dengan kita, tetapi yang menyebabkan jauh itu kerana disekat, dibatasi oleh nafsu kita, oleh sifat-sifat buruk yang ada dalam hati kita. Hubujah, cintakan glamour, hubur riasah, cintakan nak jadi kepala orang, hubur mal, cintakan harta, hubur dunia, kasihkan kepada dunia, menyebabkan benda tu gelap. Macam kita kata kuali. Kuali sebenarnya tu bersinar.
Tapi dah lama-lama hitam legam pakai sampai kita tak nampak dah rupa kita. Bukan kita tak nampak rupa tu kerana kita jauh daripada kuali, tidak. Tetapi kerana hitamnya karat yang ada pada kuali itulah yang menyebabkan tak nampak muka kita. Begitulah kita tak dapat nampak makrifah Allah. Kita tak dapat mengenali sifat-sifat Allah. Kita tak dapat mengenali asma Allah. Kita tidak dapat mengenali af'al Allah disebabkan karat hati. Kalla bal rana ala qulubihim. Bahkan karat telah menutupi hati mereka seperti mana yang disebut dalam Quran. Ustaz, setiap peringkat tadi dia ada, katanya ada bacaan macam takhalli, cara dia dengan istighfar, gitu ke? Ya, benda tu kita boleh baca dalam kitab Imam Al-Ghazali. Kan? Punya peringkat-peringkat bacaannya lah untuk Dia ada peringkat-peringkat bacaan, peringkat-peringkat mujahadah. Dia ada mujahadah, dia ada apa nama ni, riadah, dia ada macam-macam lah. Tu apa nama ni, Imam Ghazali telah memandu kita, membimbing kita dalam bab makam dan hal. Apabila kita duduk makam ni, keadaannya macam mana? Kalau kita duduk makam ni, keadaan kita macam mana? Keadaan tu nama hal. Makam tu maknanya peringkat kita. Ada orang peringkat taubat, dia telah sedar. Ya, ada orang tu peringkat yaqazah. Yaqazah tu maknanya dia sedar diri dia. Dia nampak diri dia banyak dosa, diri dia banyak lalai, diri dia menjauhi Allah. Maka dia duduk makam taubat. Dia bertaubat, dia beristighfar, dia menangis. Kemudian dia duduk situ, dia lawan mujahadah situ, Allah SWT naikkan dia peringkat sabar ke, peringkat taqwa ke. Adalah peringkat-peringkat yang diberitahu oleh Imam Al-Ghazali. dia macam anak tangga lah. Makamat. Ya, Puan Aminah ada lagi nak tanya ke? Nampak Puan Aminah semakin faham. Semakin dia betul-betul seronok. Kalau kita habis setakat ujaran 200 cukup boleh ke? Lagi habis, Ustaz. Dah tinggi sangat ni. nanti tak sampai pijak. Tapi dah penting lagi. Kita kena ingat tahap kita di mana, kita mempelajari ni tahap mana kan. Kita pelajari ni tahap yang sudah tinggi lah. Sepatutnya lah kita sudah khatam bab tauhid. Bab tauhid sifat 20 tu sepatutnya kita dah khatam. Barulah kitab hikam ni tak jadi keliru. Dia sedap saja baca kitab hikam ni. Kalau kita memahami tauhid dengan betul dan kita mempelajari sifat 20 dengan baik, bila kita baca kitab hikam ni sedap saja kan. Rasa sedap. Ya, rasa sedap di hati. Sedap. Syukurlah Ustaz dapat bertemu buku ni lagi. Kita mana itu je. Dah 10 tahun dah tak pegang buku ni. Puan Aminah, siapa cikgu ke, siapa ke? Saya sebenarnya tak tahu siapa yang ada dalam. Tak, saya guru biasa je. Guru. Dah belajar lah sifat 20 semua ni? Sudah, tetapi tak tahulah jauh mana kan ke. Yalah, tapi dah lalu lah kan. Dulu tahun 70-an, 80-an dah pernah baca buku kitab ni lah melalui satu guru. Jadi sekarang ni lebih sedap lah baca kan. Yelah sebab dulu kita kan tak begitu dapat menangkap sangat. Ya. Masih muda. Yelah masa tu kita belum matang lagi kan. Ya. Jadi fikiran kita pun taklah sama seperti sekarang kan. InsyaAllah pelan-pelan Ustaz, doakan Ustaz. Ya, insyaAllah. Nampak puan tu nampak banyak faham dah, insyaAllah. Doakan. Cuma masalah kita nak beramal sajalah kan. Nak sampai betul. Peritlah sikit dengan kita lah, dengan ujian lah apa kan. Bila datang ujian, kita nampak gelabahnya kita kan. Tak uji tak tingkat lah Ustaz. Tak ambil periksa, tak tahulah. Begitu juga saya pun begitu, bila bercakap bila Tuhan uji nampak gelabah tu ada. Maknanya
Maknanya saya jauh daripada tahap yang apa yang saya cakap ni. Bila datang ujian tu nampak bergelabah lagi. Biasanya kalau orang dah sampai tahap mari ujian dia tenang saja. Kan? Dia tahu Allah tu tidak nak khianat. Allah tu tidak zalim. Kan? Allah tu betul. Jadi panduan Ustaz. Benar. Itu segalanya, Allah segalanya. Allah segalanya dengan sifat pengasih dan penyayangnya yang maha luas. Kan? Bila kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim tu dia ada mubalarah kan? Mubalarah. Bersangatan kasih, bersangatan sayang. Masya Allah. Takkanlah zat yang bersangatan kasih tu nak mendera kita kan? Betul. Tentu adalah sesuatu yang Allah SWT nak naikkan darjat kita ke, nak beri sesuatu kepada kita ke, maka dia bagi ujian. Macam orang yang dapat soalan matematik, kan? Lepas tu dapat pula soalan fizik, kimia. Bukanlah cikgu nak mendera dia, tapi nak naikkan tahap pemikiran dia supaya dia dapat universiti yang baik, kan? Dia kena lalulah kan kertas fizik dia kena lalu dengan baik, kertas kimia dia kena lalu dengan baik, kertas biologi dia lalu dengan baik, akhirnya dia dapat kedudukan yang istimewa. Maknanya dia boleh belajar doktor ke, engineer ke, akhirnya dia duduk salah satu status yang tinggi kerana dia sudah menghadapi perkara-perkara yang payah. Begitu juga Allah uji kita dengan perkara-perkara yang memayahkan nafsu kita, kerana di akhirat esok Allah nak saring kita kepada satu kedudukan yang Allah SWT suka kepada kita, kan? Mudah-mudahan. Cuma nafsu kita tu lah dia tak sabar, nafsu kita mudah gelisah, nafsu kita mudah cemas. Memang sifat dia macam tu. Okay? Ustaz kitab ni jadi panduan untuk kita lah. Itu. Kita pandai-pandailah didik sedikit kita kan. Jangan buat secara drastik. Mendadak. Jangan mendadak kan. Sekarang ni kita tahu dulu. Nak menuju ke situ tu kita asuhlah sikit-sikit diri kita kan. InsyaAllah kalau tak sampai pun hala tuju kita dah ada. Astaghfirullahalazim. Okay, insyaAllah. Jadi saya tangguhlah dulu ya. Dah nak pukul 8. Saya tangguh dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah, jika Allah izin kita jumpa lagi Senin. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatim ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Yudhana, Yuslina. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Zarina. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Puan Azura. Ya. Puan Nafisah. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Puan Samania Singapura ya. Saya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nurul India Izzah. Nurul Izzah. Terima kasih. Nurul Izzah. Ya. Oh betul. Puan Zalina Zailina. Ya Ustaz. Apa khabar? Apa khabar Pak Wan? Pak Wan. Orang kuat kawasan apa? Kuala Balah.
Okey ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada hari Isnin insya-Allah jika Allah izin. Doalah supaya kita diafiatkan oleh Allah SWT supaya kita dapat berjumpa lagi dalam majlis ilmu nanti insya-Allah. Okey. Saya minta diri berundur dulu sebab dah pukul 8 ada jadual lain pula insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam Ustaz. Salam.